Selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua murid. Tajuk yang saya akan bincangkan pada hari ini ialah kimia konsumer dan industri. Tajuk ini merupakan tajuk terakhir dalam buku teks kimia tingkatan 5. Subtopik yang saya akan bincangkan ialah 5.3 bahan tambah makanan, 5.4 ubat-ubatan dan bahan kosmetik, 5.5 aplikasi nanoteknologi dalam industri dan 5.6 aplikasi teknologi hijau dalam pengurusan sisa industri. Secara umumnya, bahan tambah makanan ialah bahan kimia yang ditambah dalam kuantiti kecil ke dalam makanan dengan tujuan untuk membaiki rasa atau bau makanan, membaiki tekstur makanan, menambahkan atau memulihkan warna makanan supaya makanan kelihatan lebih segar, menarik dan lazat. Akhir sekali, supaya makanan tahan lebih lama. Hal ini dikatakan demikian kerana dengan penambahan bahan tambah makanan, ia dapat mencegah pengoksidaan lemak maupun minyak serta mencegah pertumbuhan mikroorganisma. Jadi, contoh di bawah merupakan bahan tambah makanan yang kerap digunakan dalam industri makanan. Bahan tambah makanan yang pertama ialah pengawet. Tujuan pengawet adalah untuk merencatkan atau mencegah pertumbuhan mikroorganisma seperti bakteria dan kulat. Contoh pengawet ialah garam, asid benzoik, sulfur dioksida dan sebagainya. Contoh makanan yang diawet ialah ikan masin, makanan dalam tin seperti jam, kaya, daging dan sebagainya. Kedua ialah pengantioksidan. Ia merupakan sejenis bahan kimia yang dapat mencegah pengoksidaan lemak dan minyak oleh oksigen dalam udara. Contoh pengantioksidan ialah asid ascorbic atau dikenali sebagai vitamin C, asid sitrik dan natrium sitrat. Contoh makanan ialah minyak masak, kek dan lain-lain. Ketiga ialah perisa. Kita mempunyai dua jenis perisa, iaitu penambah rasa dan perisa tiruan. Penambah rasa ialah bahan kimia yang ditambah ke dalam makanan dengan tujuan meningkatkan rasa makanan, seperti MSG. Perisa tiruan pula ialah perisa yang memberikan rasa manis kepada makanan, seperti benzyl etanoat yang merupakan sejenis ester dan ia memberi rasa strawberry. Keempat ialah penstabil. Penstabil biasanya ditambah dalam makanan yang mengandungi minyak dan air kerana ia membolehkan minyak dan air dalam makanan bercampur dengan baik. Contoh penstabil ialah pektin, lecithin dan lain-lain. Kelima ialah pemekat. Disebabkan pemekat berupaya menyerap air dan memekatkan kandungan air dalam makanan. Jadi, pemekat ditambah dalam makanan dengan tujuan untuk memekatkan cecair dan menghalang makanan daripada menjadi cecair. Contoh pemekat ialah gelatin, gam akasia dan sebagainya. Keenam ialah pewarna. Pewarna merupakan bahan tambahan makanan yang ditambah ke dalam makanan dengan tujuan untuk memberikan warna supaya makanan menjadi lebih menarik serta memperbaiki rupa makanan. Kerana semasa pemprosesan makanan, terdapat warna yang hilang dan pewarna akan menggantikan warna yang hilang. Contoh pewarna ialah sebatian azo, sebatian trifenol dan sebagainya. Ketujuh ialah pengemulsi. Apakah yang dimaksudkan dengan emulsi? Emulsi ialah satu campuran yang terdiri daripada dua bahan yang tidak boleh campur. Seperti yang kita tahu, kebiasaannya minyak dan air tidak dapat bercampur. Namun begitu, dengan adanya pengemulsi, minyak dan air dapat bercampur. Jadi, tujuan penggunaan emulsi adalah untuk membaurkan dua cecair yang tidak boleh bercampur. Contoh pengemulsi ialah lecithin, monoglycerida atau diglycerida dan sebagainya. Jadi, mengapakah bahan tambah makanan digunakan? Adakah ia penting? Ia adalah sangat penting dan sebab-sebabnya adalah seperti berikut. Pertama, ia akan memanjangkan jangka hayat makanan. Dengan adanya bahan tambah makanan, makanan akan kekal segar dan lebih lama. Kedua, ia akan meningkatkan kualiti makanan dan menjadikan makanan lebih menarik. Sekiranya tiada bahan tambah makanan, sudah pastinya makanan akan basi dan menyebabkan keracunan makanan. Ketiga ialah untuk alasan perubatan. Dengan teknologi yang serba canggih,
Industri makanan berupaya untuk menghasilkan makanan atau minuman yang berperisa manis tanpa penggunaan gula. Mereka menggunakan pemanis tiran di mana kadar gulanya adalah tidak tinggi dan bermanfaat untuk pesakit kencing manis. Namun begitu, bahan tambah makanan tetap merupakan bahan kimia. Sekiranya kita menggunakannya secara berlebihan, ia akan mendatangkan masalah kesihatan kepada kita. Antaranya ialah kanser, alahan, gangguan saraf serta asma, hiperaktif dan ruam pada kanak-kanak. Seterusnya, saya akan membincangkan subtopik 5.4 iaitu ubat-ubatan dan bahan kosmetik. Saya percaya bahawa semua orang mengenali ubat. Namun begitu, adakah semua orang tahu bahawa ubat boleh diklasifikasikan kepada dua jenis, iaitu ubat tradisional dan ubat moden? Ubat tradisional ialah ubat yang diperolehi daripada sumber semula jadi seperti tumbuhan dan haiwan tanpa diproses secara kimia. Manakala ubat moden ialah ubat yang dihasilkan melalui teknologi baharu seperti bioteknologi, nanoteknologi dan kejuruteraan genetik. Secara umumnya, ubat ialah bahan yang digunakan untuk mencegah atau menyembuhkan penyakit atau melegakan kesakitan disebabkan oleh penyakit. Kebiasaannya, ubat tradisional disediakan dengan menghancurkan bahagian tertentu tumbuhan dengan menggunakan lesung dan disapukan pada anggota badan yang sakit. Ada juga bahagian tertentu tumbuhan atau haiwan direbus untuk mendapatkan patinya dan diminum. Antara contoh ubat tradisional yang masih digunakan pada zaman ini ialah halia, ginseng, lidah buaya dan asam jawa. Halia digunakan untuk menyingkirkan angin dalam badan, mencegah selsema dan membekalkan tenaga untuk memanaskan badan. Manakala ginseng pula digunakan untuk membina pertahanan badan terhadap jangkitan dan merendahkan tekanan darah dan paras kolesterol. Lidah buaya pula berupaya untuk merawat penyakit kulit seperti kegatalan serta melegatkan luka pada kulit akibat melecur atau terbakar. Manakala asam jawa pula mampu melegakan batuk serta mencerahkan kulit. Ubat moden boleh dibahagikan kepada 5 jenis, iaitu analgesik, antimikrob, ubat psikotik, anti-alergik dan kortikosteroid. Contoh analgesik ialah aspirin, paracetamol dan codeina. Aspirin dan paracetamol merupakan analgesik ringan dan ia digunakan untuk melegakan kesakitan dalam keadaan sedar. Manakala codeina ialah analgesik kuat dan ia digunakan untuk melegakan sakit, rawatan batuk dan cirit-birit. Contoh antimikrob ialah disinfektan, antibiotik dan antiseptik. Kebiasaannya, disinfektan mampu memusnahkan patogen yang terdapat pada objek bukan hidup, manakala antibiotik pula digunakan untuk membunuh atau merencatkan pertumbuhan bakteria dan ia perlu dihabiskan supaya semua bakteria dapat dibunuh. Ubat psikotik digunakan untuk merawat psikosis. Contoh ubat ialah haloperidol, chlorpromazine dan clozapine. Anti-alergik pula digunakan untuk melegakan hidung bercair dan kegatalan. Contohnya ialah antihistamin. Kortikosteroid pula berupaya memberikan kelegaan pada kawasan yang radang dan mengurangkan bengkak, kemerahan, gatal-gatal dan tindak balas alergik asma serta arteritis. Kesimpulannya ialah semua ubat moden harus digunakan selepas mendapat arahan daripada doktor dan harus diambil selepas makan sahaja. Setiap ubat sememangnya mempunyai keberkesanan yang berbeza dan ia bergantung kepada cara penggunaan ubat. Penyalahgunaan ubat seperti penggunaan dos yang tidak tepat akan memberikan kesan yang buruk. Oleh sebab itu, terdapat beberapa dasar atau akta telah diperkenalkan. Akta pertama ialah Akta Perubatan Tradisional dan Komplementari 2016. Akta ini telah diperkenalkan bagi memastikan ubat tradisional yang dibekalkan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh kerajaan. Dasar Perubatan Tradisional dan Komplementari Kebangsaan telah diperkenalkan untuk memastikan ubat-ubatan dan rawatan tradisional adalah selamat dan berkualiti, manakala bahagian regulatory farmasi negara pula bertanggungjawab menyelia kualiti dan keselamatan ubat-ubatan dan kosmetik di Malaysia.
Siapa yang tidak tahu bahawa kosmetik merupakan teman rapat kepada wanita? Apakah yang dimaksudkan dengan kosmetik? Kosmetik ialah bahan atau produk yang digunakan secara luaran untuk membersih, melindungi atau mencantikkan penampilan seseorang. Jenis pertama ialah kosmetik rias. Ia digunakan untuk mencantikkan wajah. Contohnya ialah bedak gincu, pemerah pipi, pembayang mata, celak dan maskara. Jenis kedua ialah kosmetik perawatan. Ia digunakan untuk rawatan pada tubuh seperti krim, pelembap kulit dan masker muka. Jenis ketiga ialah pewangi. Penggunaan pewangi mampu memberikan haruman dan contoh pewangi ialah deodorant dan minyak wangi. Kita mempunyai beberapa jenis bahan asas kosmetik. Bahan asas yang pertama ialah air. Air merupakan bahan pelarut dalam penghasilan kosmetik. Kedua ialah pengimulsi. Contoh pengimulsi ialah lecithin dan asid stearin. Mereka mampu membentuk campuran homogen antara air dan minyak. Ketiga ialah pemekat. Pemekat berupaya memekatkan produk kosmetik. Glycerin dan xanthagam merupakan contoh pemekat. Minyak pati merupakan sejenis contoh pewangi di mana ia mampu memberikan aroma yang menyenangkan kepada produk kosmetik. Kelima ialah pelembap. Pelembap seperti glycerin, natrium lactate berfungsi untuk mengekalkan kelembapan bahan kosmetik. Keenam ialah pengawet. Paraben mampu mengelakkan kerosakan kosmetik. Akhir sekali ialah pewarna. Ia digunakan untuk memberikan warna kepada kosmetik supaya ia kelihatan lebih menarik. Dan contoh pewarna ialah ferrum 2 oksida. Sebenarnya, kosmetik bukan sahaja dapat dihasilkan melalui bahan kimia, tetapi ia juga boleh dihasilkan melalui bahan yang berada di sekeliling kita seperti tumbuhan. Hal ini dikatakan demikian kerana kosmetik buatan sendiri mempunyai pelbagai kebaikan. Antaranya ialah mudah dihasilkan, selamat kerana tiada bahan kimia dan murah. Walaupun kosmetik komersial mempunyai keunikan yang tersendiri, namun begitu, adakah sebagai pengguna, kita tahu kesan sampingan kosmetik tersebut yang berbahaya kan? Sememangnya tidak, kerana dalam iklan, mereka hanya akan menonjolkan harga dan cara penggunaan. Jadi, selepas kita membelinya, kita akan menjadi tikus putih tanpa menyedari bahawa kemungkinan besar terdapat bahan kimia berbahaya yang dimasukkan secara tidak sah. Oleh sebab itu, kita sebagai pengguna wajib mengetahui beberapa jenis bahan kimia yang dilarang digunakan dalam penghasilan kosmetik. Bahan kimia terlarang pertama ialah merkuri. Penggunaan merkuri adalah amat bahaya kepada tubuh badan kita kerana ia akan menyebabkan kulit merengsa serta kerosakan buah pinggang dan sistem saraf jika diserap ke salur darah. Bahan kedua ialah hidroquinone. Ia akan menyebabkan kulit menjadi hypersensitif dan pengurangan pigmentasi yang mengakibatkan pendedahan kulit kepada sinar UV. Beta-methicillin valerate akan menyebabkan kulit merengsa dan perubahan pigmentasi kulit. Walaupun ketiga-tiga bahan ini merupakan bahan terlarang, namun begitu, terdapat segelintir pihak yang masih akan memasukkan bahan tersebut ke dalam krim pemutih serta produk kosmetik lain secara tidak sah. Tretinoin yang biasanya digunakan dalam krim jerawat merupakan bahan terlarang yang terakhir kerana ia akan menyebabkan kulit kemerahan dan mengelupas. Sebelum saya berbincang tentang aplikasi nanoteknologi dalam industri, saya akan menerangkan maksud nanoscience dan nanoteknologi. Nanoscience ialah kajian pengolahan bahan-bahan pada skala nano, iaitu antara 1 nanometer hingga 100 nanometer. Nanoteknologi pula ialah pembangunan bahan atau peranti dengan memanfaatkan ciri-ciri zarah nano. Disebabkan zarah nano yang berukuran antara 1 hingga 100 nanometer, ia memungkinkan pelbagai aplikasi dapat diciptakan kerana saiznya yang begitu kecil. Antara contoh aplikasi nanoteknologi ialah dalam kehidupan. Contohnya, dalam bidang kosmetik, penggunaan zarah nano mampu memberikan keputusan yang lebih memuaskan kerana
Zarah yang kecil ini berkeupayaan untuk menembusi lapisan kulit dengan lebih mudah. Ia juga diaplikasikan dalam bidang makanan, bidang pertanian, bidang perubatan, bidang tekstil, bidang tenaga dan elektrik, akhir sekali dalam bidang semikonduktor dan elektronik. Cakupan bidang nanoteknologi adalah sangat luas dan ia merentasi pelbagai disiplin ilmu termasuk fizik, biologi, kimia, perubatan dan kejuruteraan. Antara contoh bahan yang menjadi tumpuan utama dalam pelbagai aspek kehidupan ialah bahan yang berasal daripada karbon dan ia juga dikenali sebagai grafen. Grafen merupakan salah satu elektrod bagi karbon selain berlian dan grafit dan ia mempunyai sifat yang sangat berbeza antara satu sama lain. Saiz grafen yang berukuran 0.1 nanometer menjadikan grafen antara bahan yang penting dalam bidang nanosains dan nanoteknologi. Helaian grafen dapat menghasilkan pelbagai bahan lain termasuk grafit, tip karbon nano dan berbola fluorena. Grafen mempunyai sifat fizik berikut. Grafen sangat kuat dan keras. Kedua, ia lutsinar. Ketiga, grafen merupakan penghalir haba dan elektrik yang baik kerana ia mempunyai rintangan elektrik yang rendah. Selain itu, grafen juga bersifat tidak telap dan kenyal. Antara sifat kimia grafen ialah helaian grafen terbakar pada suhu yang lebih rendah berbanding grafit. Grafen merupakan elektrod karbon yang paling reaktif manakala tindak balas kimia grafen masih dikaji oleh penyelidik secara terperinci. Namun begitu, beberapa sebatian berjaya dihasilkan. Antaranya ialah grafen oksida yang digunakan sebagai mangkin. Penemuan grafen telah membawa lembaran baru dalam bidang nanoteknologi dan ia telah digunakan dalam beberapa bidang untuk membuat penambahbaikan terhadap aplikasi yang terdapat dalam bidang tersebut. Grafen telah digunakan dalam bidang sensor, bioperubatan, elektronik, tenaga, polimer dan komposit serta membran. Seiring dengan perkembangan teknologi, teknologi hijau semakin mendapat perhatian daripada pelbagai pihak kerana teknologi hijau merupakan teknologi atau aplikasi yang dibangunkan untuk mengurangkan impak aktiviti manusia terhadap alam sekitar. Sekarang, saya akan membincangkan subtopik terakhir iaitu 5.6 aplikasi teknologi hijau dalam pengurusan sisa industri. Teknologi hijau diaplikasikan dalam pelbagai sektor. Antaranya ialah sektor pengangkutan, bangunan, pengurusan sisa dan air sisa, pertanian dan penghutanan, industri dan bekalan tenaga. Teknologi hijau diguna pakai dalam pengurusan sisa dan air sisa dengan tujuan untuk memastikan pengurusan sisa yang lebih cekap, pengurangan pembebasan gas rumah hijau, penyingkiran air sisa yang lebih bersih. Pendekatan teknologi hijau dalam pengurusan sisa dan air sisa merangkumi aspek seperti pelupusan sisa, pengurusan tempat pelupusan dan olahan air sisa. Jadi, mengapakah pengurusan sisa secara sistematik adalah amat penting? Ia penting kerana pembangunan pesat dan peningkatan jumlah penduduk telah menyumbangkan penjanaan sisa pembejal atau sampah yang tinggi. Jika tidak diuruskan dengan baik, kualiti hidup dan kesihatan awam akan terjejas. Pengurusan sisa tidak hanya melibatkan pihak berkuasa tempatan, sebaliknya semua masyarakat perlu memainkan peranan dalam memastikan keberkesanan pengurusan sisa, terutamanya sisa pepejal. Jadi, gambar berikut menunjukkan peringkat-peringkat dalam pengurusan sisa. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan air sisa? Air sisa merupakan bahan buangan berbentuk cecair yang boleh dibahagikan kepada air sisa domestik, air larian stormwater dan air sisa industri. Air sisa industri mengandungi bahan kimia seperti metil benzen, tolena serta logam berat seperti arsenik, merkuri dan plumbum. Bahan-bahan kimia berbahaya ini sukar untuk terurai secara biologi dan memerlukan kaedah olahan yang lebih sistematik agar tidak mencemarkan alam sekitar atau menjejaskan kesihatan.
Proses pengurusan air sisa boleh dibahagikan kepada 7 peringkat. Pada peringkat pertama, air sisa akan dipam masuk ke pusat rawatan air dan sisa pebejal diasingkan pada peringkat kedua. Pada peringkat ketiga, proses elektropenggumpalan dijalankan. Ia juga dikenali sebagai kaedah olahan larut lesapan tapak pelupusan yang menggunakan prinsip elektrolisis untuk mengolah air sisa termasuk air sisa industri. Dalam kaedah tersebut, elektrod karbon atau kuprum akan digunakan manakala air sisa pula bertindak sebagai elektrolit dalam proses elektropenggumpalan. Bahan pencemar akan membentuk gumpalan dan dapat diasingkan dari air, seterusnya disingkirkan sebagai bahan enap cemar pada peringkat keempat. Bahan enap cemar akan dikumpulkan pada peringkat kelima dan boleh digunakan sebagai baja dalam sektor pertanian setelah dirawat dengan betul. Ataupun kaedah kedua ialah enap cemar akan dilupuskan dengan kaedah yang bersesuaian bergantung kepada komposisi bahan yang terdapat dalam bahan enap cemar. Pada peringkat keenam, air sisa yang diasingkan daripada enap cemar akan dirawat selanjutnya. Akhirnya, di peringkat ketujuh, air sisa yang sudah diolah dapat diguna semula untuk pengairan tanaman atau disingkirkan sebagai effluent. Teknologi hijau memainkan peranan penting dalam kehidupan kita, terutamanya pada abad ke-21. Kerana dengan adanya teknologi hijau, kualiti kehidupan manusia telah meningkat. Teknologi hijau telah membolehkan pengurusan sisa buangan yang lebih berkesan. Selain itu, ia juga membantu memperlahankan pemanasan global kerana tujuan teknologi hijau dibangunkan adalah untuk mengurangkan impak aktiviti manusia terhadap alam sekitar. Teknologi hijau turut membekalkan sumber tenaga yang lebih bersih serta memacu inovasi baru. Akhir sekali, teknologi hijau juga telah membukakan lembaran baharu dalam bidang teknologi dengan pendekatan yang lebih mesra alam tanpa mengetepikan fungsi asal sesuatu teknologi. Perkembangan ini memberikan sumbangan terhadap sektor ekonomi negara melalui pewujudan sektor industri baharu dan peluang pekerjaan yang berkaitan dengan teknologi hijau. Sebelum saya mengakhiri pembentangan saya ingin meminta jasa baik setiap pelajar untuk mengakses link yang tertera pada description box. Dengan ini, saya berharap agar video ini akan bermanfaat kepada semua pelajar SPM. Sekian, terima kasih.